أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tayalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini, alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersiaran bagi edisi Jumaat 29 hari bulan Januari 2021, juga bersamaan dengan 16 Jamadil Akhir 1442 Hijri. Alhamdulillah, tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan pada pagi ini, cegah mudarat, jangan ambil mudah. Semestinya kami bawakan di studio seperti biasa pada pagi ini tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasa lain hari ni Ustaz? Rasa lain, Alhamdulillah. Rasa bergema. Bergema lah. Masya-Allah, tabarakallah. Semestinya kita tidak berada dalam gua, saat kita berada di studio seperti biasa. Tanyalah Ustaz, kita kembali membicarakan topik yang saya kira cukup sesuai untuk kita bicarakan pada ketika ini di musim pandemik COVID-19, dan kita mengharapkan kepada para penonton yang semestinya yang mungkin merindui kita untuk kembali bersiaran pada pagi ini. Tanyalah Ustaz, alhamdulillah kita bicara tajuk cegah mudarat, jangan ambil mudah. Dan seperti biasa tidak lengkap Ustaz program kita tanpa soalan yang akan diajukan oleh sahabat-sahabat penonton kita pada pagi ini. Seperti biasa boleh terus hubungi kami 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen ataupun soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Dan juga kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, untuk statistik awal, kalau boleh kita kongsikan statistik COVID-19 yang melanda negara kita pada ketika ini menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga semalam 28 hari bulan Januari 2021, terdapat kes baru sebanyak 4,094 kes, menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 43,192, dan kematian baru 10 kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 717 kematian, dan kes sembuh baru sebanyak 3,281 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 154,299 kes. Dan saudara sedang penonton, khususnya rakyat Malaysia, mari sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini dengan tanda pagar kita mesti menang, insya-Allah. Baiklah Ustaz. Ya. Cegah mudarat, jangan ambil mudah. Dan untuk permulaan topik pada pagi ini, sebelum kita meraihkan soalan daripada sahabat penonton kita, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilmi. Amin. Warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Amin ya wa Allah. rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, adinda saya Dai Anah dan seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz, semoga dirahmati Allah, para penonton, seluruh lapisan masyarakat, para pemimpin, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, ibu ayah, mak saya, mertua saya dan semualah yang disayangi sekalian. Semoga kita beroleh berkat dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kita masih lagi dalam suasana bencana dalam bencana. Bencana COVID-19 pun dia dan di setengah kawasan bencana banjir, Allah. walaupun dikhabarkan telah pun makin reda dan mudah-mudahan Allah pemudahkan semualah urusan teman-teman kita. Amin, Amin, ya insyaAllah. rabbal alamin. Tajuk kita dalam kesempatan kali ini iaitu cegah mudarat, jangan ambil mudah. Ini merupakan suatu tajuk yang sangat penting untuk kita ambil berat kerana ia apa jua tindakan, kelakuan dan juga yang kita laksanakan di dunia ini, dia akan memberi kesan pada bukan diri kita saja. Dia akan memberi kesan kepada seluruh masyarakat. Sebab itu dalam Al-Quran, saya mulakan kita punya perbincangan kita pagi ini dengan mengambil keberkatan pagi Jumaat Syahidul Ayyam ini, iaitu dengan mulakan ayat iaitu daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 71 ya, surah At-Taubah ayat 71 akan saya bacakan dan sama-sama kita menekuni apakah hikmah di sebalik ayat yang akan saya bacakan insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada berbuat kejahatan dan keburukan. Dan mereka mendirikan salat dan memberikan atau menunaikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Taubah ayat 71. Benarlah firman Allah Ta'ala. Jadi dia jadi macam studio bila baca Quran sambil ada facial ni. Suara echo tak? Dia echo dia bertambah lagi. Dah Dah macam musabaqah. Itu. Insya-Allah tabarakallah. Musabaqah ya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Daripada ayat ataupun surah At-Taubah ayat 71 ini, antara intipati pentingnya ialah salah satu daripada sifat orang beriman ini ialah membudayakan hidup amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan apa jua perkara yang boleh membawa kepada fasad ataupun kerosakan ataupun yang boleh membawa kepada mudarat. Itu adalah sifat orang beriman ketika dia hidup dalam suasana bermasyarakat. Sebab itu rakan-rakan frontliner kita, polis ke, penguatkuasa ke, JPJ ke, siapa-siapa pula ya yang kita kata barisan hadapan negara, dan kalau nak ikutkan kita pun semua barisan hadapan juga. Walau bagaimanapun tugas ini bukan merupakan satu tugas yang biasa-biasa. Ia juga merupakan tuntutan agama. Sebab dalam ibadah ada 5 peringkat ibadah yang kita semua nak kena sedia maklumlah para penonton sekalian. Dalam ibadah ada 5 peringkat ibadah. Pertama disebut sebagai peringkat ibadah apa? Ibadah diri. Yang kedua disebut ibadah keluarga. Ketiga disebut ibadah masyarakat.
Keempat disebut ibadah negara. Yang kelima disebut ibadah ummah. Apakah perbezaan di antara kelima-lima peringkat ibadah ini? Pertama disebut ibadah diri. Ibadah diri ini maknanya di peringkat diri masing-masing punya amalan. Sama ada puasa, Quran, solat, zikir. Yang impaknya itu pahala, ganjaran, semuanya kita akan raih. Namun selepas daripada itu kita ada peringkat ibadah kedua, namanya ibadah keluarga. Ibadah keluarga ni termasuklah kita mencari nafkah, menjadi suami dan isteri yang soleh, solehah, penyejuk mata, penenang di hati, ataupun menjadi anak-anak yang baik untuk orang tua kita. Itu ibadah keluarga. Jangan ingat ibadah ni hanya sekadar solat semata atas tikar sejadah saja, tidak. Tapi termasuklah cari nafkah, halalan thayyibah, bekerja bersungguh, membesarkan anak-anak, mendidik keluarga semua, itu juga ibadah keluarga. Kemudian yang ketiga dipanggil sebagai ibadah masyarakat. Ibadah masyarakat ni maknanya seseorang itu dia mengimarahkan masyarakatnya dengan apa? Dengan segala bentuk kebaikan. Majlis ilmu, ataupun kalau ada dalam masyarakat itu memerlukan bantuan sumbangan keperluan ditimpa bencana apa? Ibadah masyarakat. Tuan-tuan, sebab itu ibadah ni jangan ingat hanya dalam masjid semata-mata. Kawan-kawan ditimpa banjir, musibah di pusat-pusat yang mana ditimpa bencana semua kan, penempatan sementara tu kan. Jadi bila kita sampaikan bantuan sumbangan, itu juga ibadah masyarakat ataupun hablum minan nas. Yang keempat namanya ibadah negara. Apa ibadah negara? Ya, ini skopnya lebih besar. Maknanya kawan-kawan, abang-abang semua, askar-askar semua, tak kisahlah yang udara, darat, laut ke semua, mempertahankan negara, membangunkan negara, fikir macam mana nak membangunkan negara, menerusi ekonominya, pendidikannya, itu ibadah negara lagi besar. Dan semestinya pahalanya lagi besar. Dan juga yang kelimanya namanya ibadah ummah. Apa makna ibadah ummah? Maknanya segala apa yang kerja buat kita ni boleh mengharumkan nama baik negara di peringkat yang lebih tinggi lagi. Pergi haji, buat umrah ke apa, jaga nama baik. Jadi kita dah memelihara nama Islam itu sendiri, agama kita. Jadi salah satu daripada sifatnya ialah mencegah daripada mudarat, daripada berlaku, itu juga namanya ibadah. Termasuklah juga ibadah, saya kira mungkin termasuk dalam ibadah masyarakat pun boleh. Ibadah pada negara pun dia, ataupun ibadah di peringkat ummah pun dia. Cegah daripada mudarat itu berlaku. Kerana apa? Satu sifat lagi yang ditegah dalam agama ialah jangan pernah mengambil mudah. Orang panggil apa? It's not my problem. Itu dia panggil it's not my problem. Itu bukan masalah aku lah. Kalau ada orang nak ambil benda haram ke, dadah ke apa, bukannya orang sini, orang taman sini semua orang soleh-soleh semua. Sekali kena orang taman dia. Memanglah. Tapi rumah hujung sana lah, sebelah sini semua geng-geng masjid semua sini tak ada ni. Sekali jiran dia, memanglah tu jenis tak semayang tu yang terjebak dengan benda-benda tak elok tu. Sekali anak dia, na'udzubillah. Sampai bila kita nak katakan it's not my problem? Itu bukan masalah saya. Tak boleh begitu. Masalah yang berlaku dalam masyarakat kena ada sifat bertanggungjawab. Macam mana nak selesaikan ini? Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bab orang yang mengambil ringan, ambil mudah dalam apa jua yang dia buat, dalam hadis Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang hamba itu bila dia bercakap dengan satu kalimah tu kalau ikutkan biasa saja, ayat-ayat biasa saja. Tapi rupanya Allah redha dengan kalimah yang dia cakap tu. Barangkali dia kata, jom mayang jom. Simple kan? Tak ada ceramah, tak ada. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Tak ada. Dia taqullah. Jom mayang jom. Simple. Jom mayang jom. Rupanya kalimah itu menyebabkan Allah angkat darjatnya ke beberapa darjat. Akan tapi pesan Nabi lagi, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Akan tapi satu lagi hamba, bila dia bercakap dengan kalimah yang Allah murka, walaupun sikit sangat, sikit yang dia cakap tu menyakitkan hati suami, tak tahulah dia komen apa, menyebabkan orang sakit hati, kecil hati ke apa kan, left group ke apa. Dan menyebabkan yang dia kata, alah
takkan sikit cakap pun terasa hati. Rupanya itu menyebabkan dia dilempar masuk neraka Jahannam. Maka jangan pernah ambil mudah apa yang kita cakap dan setiap kerja buat kita atas dunia ni. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cegah mudarat, jangan ambil mudah. Semestinya banyak lagi ustaz yang akan kita bicarakan untuk topik pada pagi ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik cegah mudarat, jangan ambil mudah. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Kita nak sambung Ustaz dengan kita meraihkan soalan daripada sahabat kita yang bertanya di Facebook. Muhammad Faizal bin Ahmad ni penonton setia kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Selalu kita dengar ungkapan ini. Tetapi berbeza pula dengan sifat semula jadi manusia. Selagi tidak sakit, selagi tidak ditarik nikmat, susah untuk kita bersyukur. Kita tidak akan rasa nikmat itu sebagai nikmat, melainkan apabila kita kehilangannya. Soalannya Ustaz, adakah dengan menjaga kesihatan melalui bersenam itu salah satu tanda kita bersyukur dan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kalau boleh kita simpulkan senaman normal baharu Ustaz. Mungkin sedikit pada Ustaz. Terima kasih dan juga sahabat yang mengajukan soalan. Ya betul, salah satu daripada menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jasad dan tubuh yang Allah berikan ni adalah dengan kita mengimarahkan dia dengan senam ataupun bersenam. Dia kalau orang dulu-dulu dia tak payah nak bersenam sangat. Dia kerja kebun, turun ke sawah, ke laut tu dah memang automatik dia bersenam dah, berpeluh dah. Ini jenis makan tidur, lepas tu ada menghadap TV pula, drama pula 7 musim selesai. Kan, jadi sebab salah satu daripada cara kita menzahirkan kesyukuran adalah dengan menjaga kesihatan. Dan kelak nanti di hari akhirat pun kita akan ditanya juga tentang beberapa soalan ringkas. Tentang apa? Tentang umrihi, tentang umurnya, tentang malihi, tentang hartanya, mana dapat, mana belanja, tentang syababihi, waktu dia zaman muda, apa dia pergunakan zaman muda-muda dia buat apa. Apa lagi? Tentang jasadihi, tentang tubuh dia, jasad dia, apa yang dia buat, apa yang dia usahakan untuk menjaga kesihatan tubuh badan dia. Bagi saya macam ni, Dayanah dan para penonton, orang yang tak jaga kesihatan adalah orang yang pentingkan diri sendiri. Dengan izin orang putih kata selfish. Bukan jual ikan. Dia pentingkan diri. Siapa? Orang yang tak jaga kesihatan hari ini adalah orang yang pentingkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab bila dia jatuh sakit, dia akan menyusahkan ramai orang. Anak ke cucu ke kena ambil cuti. Nak kena jaga dia. Bukan, kita tidaklah nak mengatakan bahawa Amboi Ustaz, biarlah anak tu nak berbakti, orang tua ada sakit. Tak, tu cerita anak. Tak, yang bapa mak tu kenapa tak jaga kesihatan? Di pihak kita tu. Jagalah kesihatan. Moga-moga
tidak menyusahkan orang lain. Betul. Di kemudian hari, saya ulang sekali lagi, orang yang tak jaga kesihatan seolah-olah pentingkan diri sendiri. Kata, makanlah kalau nak mati tu mati juga. Tak boleh. Tu yang tajuk kita, jangan ambil mudah. Betul. Jangan ambil mudah. Maka kalau ditanyakan juga berkait tentang soal kesihatan ini, kalau dalam Islam sendiri, orang yang sihat, orang yang kuat ni dipuji. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-mu'minal qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Sesungguhnya orang beriman yang kuat lebih bagus, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Mukmin yang kuat ni, yang maknanya yang battery full ni, yang kuat, yang sihat, nak semayang mudah, apa ibadah mudah nak dibuat, lebih bagus dan lebih Allah cinta berbanding mukmin beriman juga, cuma dia dhaif, dia lemah, serba-serbi lemah, tak larat dan sebagainya. Maka bersenam, jaga kesihatan juga salah satu daripada tidak keterlaluan, saya katakan juga sebagai ibadah, kerana badan kita bukan kita punya, Allah yang berikan. Orang kata kalau nak tahu nikmat sihat, tanyalah pada orang sakit. Tanyalah pada orang sakit, sebab sihat juga merupakan nikmatan maghbunun katsirun minan nas, dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, nikmat sihat dan juga nikmat masa waktu faragh, waktu lapang. Waktu sihat ni diabaikan, tak diisi dengan kebaikan, dan juga waktu lapang. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita kena biasakan walaupun dalam keadaan PKP, fasa yang baru ni, kita kena amalkan norma baru, dalam keadaan kita kena jaga kesihatan juga, dan kita amalkan kawalan kendiri, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz pemanggil yang pertama di talian pada pagi ini, Encik Omar Abdul Majid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Ya, betul, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Omar, saya pakai macam ni masih cam lagi saya. Masih macho lagi, kedua-duanya makin macho nampaknya. Tidak jatuh martabat tu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi soalan saya begini Ustaz, silakan. Saya, dalam masyarakat Melayu ni kadang-kadang kita ada yang bersikap, this is my not problem, kata Ustaz tadi, itu bukan masalah saya. Jadi budaya ini yang jadi masalah dalam masyarakat kita ni. Ustaz, soalan saya, apakah budaya apakah Islam dan juga pandangan Islam dan juga pandangan Ustaz sendirilah, bolehkah kita bersikap begini, mesti semua macam budaya ayam daging ni, dia bela naik lori, lepas tu dia sembelih, dia tak pernah ambil tahu kalau orang kawan dia kena sembelih, wah itu dia bukan saya. Jadi apabila kena ke dia kata kena juga. Jadi kita tak nak budaya begini, this my not problem tadi tu. Jadi soalan saya, apakah Islam menggalakkan ataupun Islam sudut pandangan Islam dan Ustaz sendiri, boleh ke bersikap begini dalam COVID-19 ini? Tak peduli, itu bukan masalah aku tu, masalah orang, masalah semua. Jadi aku tak perlu ambil tahu sangat, tak peduli ke, tak perlu peduli sangat benda begini. Apakah Islam menggalakkan dan dari sudut pandangan Islam dan juga Ustaz sendiri? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil kita Cik Omar Abdul Majid atas soalan tentang budaya nafsi-nafsi ni Ustaz. Kata ini masalah dia, bukan masalah saya. Ustaz dah uraikan tadi, mungkin ada penambahan sedikit daripada yang bagi Ustaz. Baik, terima kasih pada Cik Omar yang mengajukan soalan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, agama atau Islam mengajar kita supaya hidup bermasyarakat. Malah orang yang suka bercampur dengan masyarakat dan bersedia untuk menghadapi segala bentuk kerenah, dia panggil apa? Tabiat. Tabiat masyarakat macam-macam punya ragam PL senario masyarakat ni, maka itu adalah mukmin yang bagus. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan mukmin yang bagus, orang beriman yang bagus itu siapa? Iaitu orang yang mukmin yang yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, yang bercampur dengan manusia, bukan duduk rumah tak berkawan dengan orang, bercampur. Habis Ustaz, kita ni dalam tempoh sekarang tak boleh nak beramai-ramai. Dan siapa suruh nak pergi duduk ramai-ramai? Grup WhatsApp tu hiduplah sikit. Betul. Komen lah apa-apa sikit. Bagi ni ya. Tanya khabar. Ting. Salam subuh kawan-kawan. Nampak kewujudan awak tu. Ceria selalu. Ceria selalu. Ini wujuduhu kal adam. Ada macam tak ada. Tahu-tahu lah.
Nah, jangan macam tu. Betul. Bercampur masyarakat dan wayasbiru ala azahum, dan dia boleh bersabar dengan apa keadaan yang mungkin mengundang sakit hati, tapi dia boleh bersabar. Lagi bagus daripada mukmin yang tak bercampur dengan masyarakat dan tak boleh bersabar dengan kerenah masyarakat. Di sekeliling macam-macam jenis orang. Kita ajak kawan jom semayang. Dia kata alah semayang pun sama, tak tambah pun gaji, bonus tak dapat, niaga tak untung, semayang bayang. Kau bengkok-bengkok mayang tak dapat apa pun. Sabar kita dia ni. Kan ada juga sabar. Orang yang macam ni lagi bagus berbanding orang tak pernah bercampur dengan orang, tak pernah ajak orang, tak pernah cegah kemungkaran dan sebagainya. Maka kita nak berpesan sekali lagi, kalau kata Cik Umar tadi ni, memang betul lah Islam melarang perangai jenis orang yang bersikap it's not my problem. Itu bukan masalah aku. Ataupun ada juga perangai setengah orang dai Anas kan, dia kata apa? Tak payahlah nak sibuk-sibuk jaga kesihatan sangat. Mati juga dia tu. Mati juga. Lah ni kan orang kita kuat berjoging. Asal hujung minggu berjoging. Muka-muka tak pernah nampak berjoging. Balik dia singgah tapau nasi lemak, cerita lain. Tapi dia berjoging berkilometer, update Facebook. Dan jogging 5 kilometer. Allah. Siap bubuh skill lagi tu. Siap bubuh kan. 5 kilometer tak apalah. Dia panggil riak moden. Bukan. Dah. Dia nak berkongsi. Bagi semangat. Dia kata kalau tak payahlah jaga kesihatan sangat, nanti mati juga. Jogging ke, basikal ke, panjat bukit ke, mati juga. Ataupun ada orang kata, alah kalau dia anak dia sakit, demam campak, dia biar anak dia bergaul dengan orang, tak kuarantin. Dia panggil apa? Isolation kan. Pengasingan. Janganlah bagi bergaul bercampur dengan sepupu sepapak. Biarlah silaturahim. Tak boleh macam tu. Silaturahim tak kena gaya. Dalam Islam ada kaedah dia, la yuridu mumridun ala musih. Pesakit yang berjangkit, maknanya sakit yang sedang dialami seorang yang mudah menjangkiti orang lain, maka orang macam ni dilarang daripada bercampur dengan orang yang sihat. Jangan, ada kaedah dia. Silaturahim tak kena gaya. Biarlah. Kalau nak kena tu kena juga. Tak boleh. Maka kita berpesan, hidup jangan ambil mudah hingga menyusahkan orang lain. Setiap orang dia ada kebebasan. Hurriyatu fardi mahdudun bi hurriyati ghairi. Kebebasan seseorang terbatas dengan kebebasan orang lain. Tuan-tuan nak menyanyi, nak karaoke rumah sendiri, terpulang. Rumah tuan-tuan, mikrofon sendiri. Tapi jangan volume sampai orang lain rasa nak meninggal. Orang lain jadi nazak dengar suara. Mengganggu orang. Dia kata, biarlah ni saya punya mikrofon, saya punya... Tak boleh. Mengganggu orang. Tak boleh. Islam ajar kita hidup bukan seorang di planet ni, tak. Berkongsi alam. Jadi kena jaga. Dia panggil apa? Hak dan had. Hak dan had. Kita ada hak, tapi dalam hak kita tu kita ada had. Dia ada limitasi. Dia tak boleh melepasi ataupun kita tak boleh sampai menyusahkan orang lain. Ataupun dalam kaedahnya la darar wala dirar. Jangan buat perkara yang mudarat ataupun kerana kita menyebabkan orang lain dapat mudarat ataupun menyusahkan orang lain. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya setelah tadi. Dan berikutnya Ustaz juga melalui ataupun menerusi panggilan telefon sahabat kita pada ketika ini, Haji Tukinun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Elias dan saya Anas. Haji Tukinun tadi dah panggil. Saya doakan saudara kita semua dirahmat Allah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Selama ini kita tak dapat berdua atau pagi ni. Banyak baca. So persoalannya Ustaz ada ni. Kita tahu Ustaz, benda tu adalah halal. Tapi bila kencing manis, kita tak boleh makan gila. Kau apa? Kena putih apa? Contoh, satu lagi haram. Datang itu memanglah halal Ustaz. Tapi kalau orang tinggi, tapi banyak-banyak, tapi naik. Tapi masalah benda yang harus tadi, bolehkah haram sebab kerana bila makan mudarat? Itu soalannya bagi saya. Terima kasih. Dan terima kasih semua kerukunan. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinun atas soalan yang saya kira cukup menarik untuk dibicarakan. Penyakit kecil manis, Ustaz, dia mengharamkan gula ke atas dirinya. Sedangkan gula ni satu perkara yang halal, tapi bila dah
datang penyakit, doktor pesan jangan ambil gula dalam keadaan yang berlebihan. Kalau nak tu makan apa yang sekarang ni yang manis-manis tu, apa nama tu Ustaz, mungkin boleh ada uraian sikit pada persoalan tu Ustaz. Oh okey. Saya kurang jelas soalan tadi. Dayana memang telinga clear no. Masya Allah. Kan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih Tuan Haji Tukinon, moga dirahmati Allah dan juga para penonton yang lain semuanya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu memang ada sahabat yang bertemu dengan Nabi dan dia minta supaya ya Rasul tolong haramkanlah daging. Pasal apa? Mintalah pada Allah bagi haram daging ni. Pasal apa? Pasal saya ni ya Rasul, daging kambing lah. Saya ni ya Rasul, siang-siang okeylah, tak ada masalah makan daging. Cuma bila kerap makan daging, malam biasanya saya nak qiyamul lail, solat malam. Dia dah tak jadi qiyamul lail. Dia qiyam lain. Dia qiyam lain dengan orang rumah pula. Bunyi lebih kuat. Dia qiyam juga. Dia jadi nak sibuk dengan isteri pula. Allah, dia panas. Dia panas dalam, dia ada ra. Dia ada ra satu macam, jadi makan daging banyak sangat. Jadi ya Rasul, haram je lah daging ni, minta haram dengan daging. Tak boleh. Dalam Quran pun banyak ayat-ayat Allah menyebutkan janganlah engkau mengharamkan perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya kalau dalam isu tadi ni yang tak boleh makan tu awak. Yang tak boleh makan benda-benda yang kebanyakan orang kecil mana tak boleh makan tu, yang tak boleh makan tu orang tertentu saja. Orang lain boleh makan, jangan haramkan semuanya. Jangan haramkan terus gula, tak boleh. Jadi salah satu mencegah daripada mudarat. Mungkin seseorang dia dah ada sakit tertentu, jadi dia dipesankan oleh ahlinya, kan, doktor, orang yang bidangnya, dia menasihatkan tinggalkan ini, jauhkan ini, kurangkan ini, lebihkan ini, maka ikutlah demi untuk kelangsungan kehidupan kita. Kalau dia buat juga Ustaz, macam mana? kalau dia ambil juga dalam keadaan yang memudaratkan diri ya. Menyusahkan orang lain Ustaz. Menyusahkan orang lain nanti, menyusahkan habis semua orang. Jadi kita kalau setiap orang apa falsafah Cina tu dia kata, saya tak faham lah apa ayatnya tu, tapi dia kata apa? Kalau setiap rumah menyapu sampah rumah masing-masing, pasti bersih negara tu. Apa maknanya? Kalau setiap rumah menyapu sampah rumah masing-masing, bersih negara tu. Setiap orang menjaga, ialah kawalan kendiri, menjaga kesihatan diri, semua pakat jaga, pasti sihat negara kita. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Cuma jangan adalah perangai yang kita sebut apa tadi ni, jangan ambil mudah dengan alasan dia kata apa, mati jugalah kali, jangan kira macam tu, tak boleh ya. Ke arah kita melahirkan masyarakat yang sihat dan harmoni, masya-Allah, tabarakallah. Dan semestinya para penonton banyak lagi yang akan kita diskusikan. Kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah Tanyalah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik cegah mudarat, jangan ambil mudah. Hari ini hari Jumaat, kita mari sama-sama perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang layak mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Ustaz, kita nak sambung lagi perbicaraan kita
dengan kita meraihkan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Muhammad Izzuddini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, di saat negara sedang berperang dengan wabak yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, ada dalam kalangan masyarakat kita yang berani berkata, saya tidak takut COVID-19 tetapi hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pandangan Ustaz mengenai pandangan ini? Mohon pencerahan Ustaz dari Pasir Mas, Kelantan bertanya Ustaz. Terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena faham konsep takut pada Allah tak sama dengan takut pada makhluk. Takut pada Allah ataupun khaufun minal jalil ini, takut pada Allah, akibat dia, kesan dia ialah dia akan mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Jangan pula bagi alasan lepas ni kata, lama tak nampak semayang jemaah ni. Dia kata, itulah sebab aku takut pada Allah. Tu yang aku tak mai tu kan. Bukan macam tu. Takut pada Allah, dia akan mendekatkan diri kita pada Allah maupun mendekatkan diri kita pada segala bentuk kebaikan. Tapi kalau takut pada makhluk, kita akan makin menjauh, kita akan lari. Takut pada rimau, anjing, kita lari. Takut bini pula. Nah, itu wallahualam lah, itu cerita lain. Dia topik lain. Dia tak takut tak? Dia takut Bini tak takut kita. Apa? Saja je. Ada orang menonton. Ya, bagus. Tanda suami soleh. Jadi bila kita takut pada Allah, dalam masa yang sama kita akan memelihara segala yang Allah Taala perintahkan, termasuk kesihatan tubuh badan. Kita bukan takut pada kuman, tapi berjaga-jaga. Jadi habis tu yang dia kata apa? Kalau semayang bawa sejadah lah, pelitup muka lah, sanitizer ke, tembak suhu di dahi ke. Ini tujuannya apa? Ikhtiar. Ikhtiar saja. Habis tu Allah kalau nak kena tu kena juga. Lah, kalau nak kena tu kena juga, itu pakai alasan macam tu payah. Dalam Quran kan Allah Taala ada menyebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan datang satu musibah kecuali dengan izin Allah. Pakailah pakaian pelitup ke penutup kok mana sekalipun, tapi kalau Allah Taala izin kau nak kena, kena. Ujian tu. Betul. Duduk dalam rumah berkuarantin jaga, lah kena juga. Mari cucuk hidung pula apa. Mari suak test kan. Kena juga. Nak buat macam mana? Izin Allah. Betul. Ini yang kita dalam akidah kita diajar bahawa segalanya Allah tentukan. Maka kita janganlah sampai keluar pendapat pandangan yang agak ekstrim gitu, mengatakan ni semua takut kuman lebih daripada takut Tuhan. Bukan. Apa yang sedang kita laksanakan sekarang ni adalah ikhtiar kita. Kita punya macam orang bawa motor lah. Orang bawa motor, dia kata, pakai helmet pun mati. Astagfirullahaladzim. Jadi macam mana bang? Lah ni bukan masalah helmet, masalah cara pemanduan. Betul. Itu je lah masalah dia. Orang kata pakailah helmet tu. Dia kata pakai helmet pun mati juga. Bukan payah depa ni. Payah nak sembang. Sebab itu ingat, kita menjaga kesihatan tubuh badan, mencegah diri kita daripada mudarat ataupun memudaratkan orang lain merupakan langkah yang dipuji dalam agama. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan sebahagian ayatnya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kata Allah, siapa menjaga keselamatan hidup seorang manusia, umpama dia menjaga keselamatan seluruh manusia. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Apa maknanya? Siapa yang boleh jaga keselamatan hidup satu orang manusia, kesungguhan dia nak jaga keselamatan satu nyawa ini, umpama dia jaga nyawa seluruh manusia di dunia ini. Kita bawa kereta, bawa elok-elok, jangan bawa macam meroyan, mengamuk, geram. Tadi agak geram kot, orang potong kita. Aku potong balik, tak peduli dengan anak belakang, isteri, orang tersayang yang di bawah tanggungan kita. Dah ego mendahului keselamatan ataupun amanah yang sepatutnya dipegang tu tak ada dah. Tak boleh macam tu. Agama memuji orang-orang yang jaga diri dia dan jaga daripada menyusahkan orang lain. Bayangkan, berlaku saya kemalangan, na'udzubillah, akan mengakibatkan apa? Kalau langgar orang tu pula dia orang susah baru diberhentikan kerja. Kemalangan pula akibat kecuaian kita.
Itu yang dilarang dalam agama, perangai-perangai jenis tak ambil mudah. Bersifat mengambil mudah hal-hal yang berkait tentang masyarakat ataupun yang boleh menyusahkan orang lain. Dan dalam hadis pun Nabi menyebutkan orang yang boleh menjauhkan perkara yang boleh menyusahkan orang, memudaratkan orang, wa tumitul adza anit tariq sadaqah, mengalihkan bahaya daripada jalan, mendapat pahala sedekah. Dalam sedekah masjid, sedekah transport akaun pun tak mau bagi. Nampak benda tajam apa melintang jalan apa ni, batu ke, kalau ada lubang di jalan tu letak lakon bagi orang alert, kan, awas baru orang tahu kat situ, mengingatkan orang ramai ke apa kan. Pesan dalam grup tak? Pesan dalam grup. Pesan dalam grup, kawan-kawan semua hati-hati ya. Tu dia tak sempat nak buhkun, dia kalut pergi kerja. Mengingatkan orang dapat pahala sedekah. Betul. Punyalah Islam ni agama yang sangat memelihara umatnya dan memelihara masyarakat daripada terjebak dengan perkara yang mudarat. Jangan ambil mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik bila Ustaz sebut walaupun kita membuang duri ataupun halangan di jalanan itu juga adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggunakan aplikasi Waze dan sebagainya, dia ringan tangan dia untuk report kalau ada lubang dan sebagainya. Dia bagi tahu kata ada halangan di atas jalan. Ini satu tindakan yang patutnya kita memberikan pujianlah kepada orang yang sebegini, insya-Allah, demi mengelakkan kemudaratan yang berlaku. Dan Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan dai dan kru-kru semua meminta jauh bala-bala Ustaz kepada kita semua, mau doa. Amin, insya-Allah. Amin. Amin. Ya, soalan mamu Ustaz. Jangka zaman dulu ada satu negara tu kena penyakit tahun. Tahun tu berapa lama yang Tuhan bagi jadi ada tahun tu. Baik. Tapi masa kita ni tak ada sampai begitu yang teruk. Tapi kita buat teruk pada diri kita lah. Lah kita buat mengotok semua tu pun satu penyakit juga. Tapi kalau kita jaga mengotok tu, insya-Allah Tuhan bagi penyakit ni pun hilang. Kita dengar pada Tuhan. Perintah Tuhan ni tidak tutuplah muka, yang tu perintah anak negara. Tapi kita minta pada Tuhan banyak-banyak ni, minta lah. Kata biarlah habis penyakit ni lah dunia ni. Amin, dan soalan mamu, doa-doa enggak mamu lah bagi amin, mamu. insya-Allah. Tetapkan iman. Amin, amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Hanifah dari Pulau Pinang bertanya soalan dan juga sedikit luahanlah bagaimana dulunya dunia pernah dilanda wabak, antaranya taun dan juga amwas, dan ketika ini kita juga dilihat mengalami ataupun situasi yang agak sukar juga. Kita melalui pandemik COVID-19 yang saya kira bibit-bibit untuk reda tu mungkin masih lagi jauh, Ustaz. Sedikit komen daripada Ustaz. Baik, terima kasih pada Mamu. Lama tak dengar suara Mamu. Dia Mamu ni kalau sembang Ustaz Don sedap ni. Dia ada pusing-pusing dia sempoi. Nasi kandang sembilan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dan Yanah ya. Kita semua sedia maklum pada 18 Hijrah pernah berlaku yang mana suatu wabak yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku di Amwas, yang mana kawasan di antara Palestin dengan Jordan. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika itu, yang mana di antara tentera-tentera Islam yang berjumlah kira-kira atau kurang lebih 36,000 orang pada waktu itu, daripada jumlah tersebut kurang lebih 25,000 orang tentera muslimin meninggal dunia akibat wabak taun, dan yang meninggal dunia dalam kalangan 25,000 orang ini bukanlah sahabat ataupun orang yang calang-calang. Mereka juga di kalangan yang terkenal Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal dan yang lain-lain. Semua sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang Allah Ta'ala izinkan meninggal dunia. Dalam kalangan 25,000 yang terkesan meninggal dunia akibat wabak taun di Amwas. Maka ini menjadi suatu pelajaran buat kita bahawa sahabat Nabi pun meninggal akibat sakit. Betul. Jadi kalau kita setakat 4 lebay jadi AJK masjid, kok terkena kluster ke ataupun termasuk dalam kalangan yang COVID walaiyazubillah ini,
kalau terkena sekalipun, izin Allah kan? Betul. Izin Allah. Sabar je. Kan? Maka tak bolehlah kita nak kata apa? Nak kata sian dia noh, dia tu ustaz rajin duk rawat orang, apa halau jin lah, orang kerasukan ke apa. Astagfirullah. Lo ustaz tu mati Ustaz pun kena, kena. ya? Ustaz tu mati kena saka noh, sian. Astagfirullah. Kena bukan saka, santau. Kena santau dengan orang, sian. Takkan ustaz tu tak ada ayat nak dinding apa? Tak, dia Allah bukan Ustaz. cerita ayat tu dinding ke, tembok ke, bukan. Ceritanya ialah Allah izin. La ilaha illallah. Berapa kali nak sebut? Allah izin jadi. Betul. Itu menunjukkan kita hamba, kita makhluk. Allah Khaliq yang menciptakan kita. InsyaAllah. Kan? Tak boleh duk why dah. Kenapa dah. Why not bagi Allah? Takkan aku tak boleh buat. Engkau kan hamba aku. Tapi dengan Mamu dan juga semua para penonton yang lain-lain ya. Di saat kita diuji, walaupun kita bersungguh dalam ibadah, berdoa pada Allah. Tu kena ingat ni. Doa pada Allah Ta'ala, kita ini dalam ujian tapi masih dalam pimpinan. Hari ini kan hari Allahumma salli ala Muhammad, hari Jumaat. Surah Al-Kahfi dilupa jangan. Okey, antara doa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta Allah Taala pimpin, Allah bimbing hati kita. Ataupun kalau dalam surah At-Taghabun ayat 11, ketika Allah izinkan musibah tu datang, kena pada seseorang atau siapa-siapa pun, beriman pada Allah, yakin bahawa ini Allah yang izinkan dia datang. Aku rajin pergi masjid, aku rajin bersedekah, kenapa aku yang kena? Jangan begitu. Yakin, beriman pada Allah, apa kelebihan dia dapat? Surah At-Taghabun ayat 11. Tolong cek. Surah At-Taghabun ayat 11, kata Allah, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Siapa beriman dengan Allah, Allah akan bimbing hati dia. Allah akan bimbing hati dia supaya dia tak jadi orang yang mudah nak meracau, mudah nak memberontak dengan Allah. Tidak, Allah bimbing hati dia. Tu yang kadang kita tengok ada orang sakit yang dia kena tu berat. Betul. Tapi mampu tersenyum. Allahumma salli. Mampu bangun solat malam. Walau sakitnya berat. Allah. Ni ada orang bangun malam sampai sakit. Kan? Bagi alasan sakit banyak. Esok kita ada program solat tahajud dah. Oh, saya sakit saya tak boleh. Tak ada apa-apa lagi. Mengaku sakit dah. Laju, Teruk sungguh. Imam Syafi'i rahimahullah. Sakit buasir. Sakit buasir. Tapi mampu mengarang 174 buah kitab. Yang sihat walafiat ni apa karang? Apa yang menulis? Malu kita. Batu je. Batu. Tu yang ingat para penonton sekalian. Ini suatu semangat buat kita. Walau diuji berat kok mana sekalipun, pegang yakin pada Allah. Allah bimbing hati kita. Sebab itu para sahabat walaupun diuji dengan sakit yang pelbagai sekalipun, dalam sirah sebelum ni kita pernah cerita tentang Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, minta pada Allah untuk demam, punya nakkan pahala. Sahabat Nabi bagi mereka sakit-sakit ni semua dunia tak singgah di hati pun. Sakit malah seronok dengan sakit, mengangkat darjat dan menghapuskan dosa. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni terjawablah persoalan daripada Mamu sebentar tadi. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ana dan Ustaz Ella, semoga sentiasa sihat. Amin. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Okey, kiranya seseorang itu dijangkiti COVID-19 tanpa ia mencegah kemuratan kepada orang lain, adakah ia berdosa? Dan bagaimana sikap orang yang tak mengambil berat mengikut SOP, adakah ia juga berdosa? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ustaz, salah satu perkara yang diajukan soalan daripada Encik Ismail Maisa Sungai Buloh. Kadang mungkin dia dah yakin lah dia terkena ataupun dia positif, dan dia rasa macam malu lah nak cerita ke orang. Jadi dia kata macam tak apalah, abaikan je lah, bukan teruk pun, dan sehingga menyebabkan mudarat pula kepada orang lain. InsyaAllah Ustaz, kita nak raikan soalan ni, kita nak jawab selepas daripada kita berehat seketika. Biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik yang cukup menarik, cegah mudarat, jangan ambil mudah. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, dan Ustaz nak bagi pantun sikit Ustaz. Ya, sila. Bagi semangat sikit Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Dan pesakit kronik golongan terdedah, jika terleka membawa padah. Amalkan SOP, penuh patuh, jangan kita asyik bergaduh. Ini pantun dongkrak Ustaz. Kalau nak beli, Ustaz boleh beli lepas ni insya-Allah. Kita nak jawab dulu Ustaz soalan daripada sahabat kita yang bertanya menerusi panggilan telefon Cik Sumail Maisa sebentar tadi, tentang apakah berdosa jika kita enggan mematuhi SOP yang telah pun digariskan, dan sehingga menyebabkan kita tidak kuarantin dan sebagainya, menyebabkan berjangkit pula kepada orang lain, memberikan satu mudarat yang lebih besar Ustaz. Sikit pada Ustaz. Ya, terima kasih pada sahabat penonton yang mengajukan soalan sebentar tadi. Dalam kaedah fiqh disebutkan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Urus takbir pemerintah ke atas rakyat hendaklah terikat dengan maslahah. Maknanya untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan, maka urus takbir pemerintah itu merupakan satu benda yang kita kena patuhi untuk maslahat, untuk kebaikan bersama. Jadi antaranya yang disebutkan sebagai SOP itu sendiri ataupun garis panduan prosedur operasi standard, SOP itu diletakkan sebagai suatu jalan ataupun ikhtiar kita untuk membendung ataupun sama-sama dapat menghindarkan daripada ataupun mencegah daripada mudarat berlaku. Jadi saya mengajak diri saya lah dan semua para penonton di sekeliling kita ini, kita tak dapat nak pastikan siapa golongan-golongan berisiko. Yang jelas nampak di mata kita itu mungkin kita nampak kanak-kanak ataupun budak-budak mahupun orang yang berumur. Tapi setengahnya tu golongan berisiko juga orang yang ada sakit kronik. Dia mungkin baru 30-an, baru muda lah, orang muda. Tapi rupanya kita tak tahu di sebaliknya dia ada sakit kronik yang sedang dia alami. Maka kita pula tak jaga apa yang sepatutnya yang telah digaris pandukan tu, maka menyebabkan dia pula kena sakit. Dia golongan yang mudah terdedah. Maka dibimbangi. Kita termasuk dari kalangan orang yang dipesankan Nabi la darar wala dirar tadi tu. Jangan kau buat satu benda yang mudarat dan kerana kau memudaratkan orang lain. Kita ni takut himpun pahala meninggi menggunung banyak, tapi lenyap hapus segala pahala kita akibat kerana kita tidak menjaga maslahat orang lain. Dalam kehidupan para sahabat dulu pun ada seorang, dia tanya pada Nabi, dia kata, ya Rasul, saya ada satu orang kita kata kenalan jugalah, seorang perempuan ni, dia ni rajin semayang malamnya, sedekahnya dan banyak lagi amal-amal sunat lain. Tapi cuma satu je lah, dia ni sering menyakitkan hati jiran. Tu je. Yang tu je menyakitkan hati jiran. Agak dalam grup WhatsApp tu menyakitkan perli, ayat provok sentiasa aku agak ni. Macam tu. Maka kata Nabi, hiya finnar. Makcik tadi tu, perempuan tadi tu dalam neraka. Allah. Kerana apa? Kerana dia menyakitkan hati jiran dia. Seolah-olah dia punya semayang tadi, sedekah tadi tu bagaikan tak ada erti lagi dah. Maka rupanya Allah Ta'ala mengambil kira hubungan kita sesama manusia maupun sesama makhluk. Tuan-tuan kuat semayang, ibadah, sunat yang lain semua dijaga. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan suka hati pergi menebuk mana gunung, mana korek tanah sesuka hati. Tidak menyantuni alam dengan sebaiknya. Saya takut itu Allah Ta'ala pandang. Yang segala yang amal-amal sunat tadi semua lupuh, habis rosak hanya kerana kerosakan yang kita lakukan sebentar tadi yang saya sebutkan tadi itulah. Maka bagi saya, marilah sama-sama kita sebagai ikhtiar untuk membendung daripada ia merebak. Maka salah satunya adalah dengan mentaati pemimpin selagi mana ia dalam garis panduan agama. Allahu Akbar. Ustaz, satu hakikat yang perlu kita terima di saat pandemik COVID-19 ini ialah tekanan dari sudut ekonomi yang kita hadapi, bukan sekadar masyarakat, bahkan negara dan juga seluruh dunia terkesan Ustaz. Dan soalan yang berikutnya Ustaz berkenaan dengan kesan akibat wabak ni Ustaz, daripada Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sudah melakukan perkara yang terbaik untuk mencegahnya, namun kemudaratan lain timbul disebabkan kesannya. Contoh, rawatan di klinik lain diambil mudah dan pesakit psikiatrik bertambah kerana tekanan di saat COVID disebabkan hilang pekerjaan dan lain-lain. Jadi bagaimanakah cara untuk mengurus diri
pada ketika ini? Apakah usaha yang perlu dilakukan untuk mengelakkan mudarat kepada diri dan orang lain di saat ini? Sekian. Terima kasih. Saya tengok dalam Facebook ada yang iklan. Siapa yang ada baju banyak, saya boleh tolong lipat. Satu sebakul RM5, Ustaz. Ni servis lipat baju dari rumah ke rumah. Ibu-ibu, Ustaz. Ni mungkin sedikit komen dulu, Ustaz. Baik, terima kasih Diana dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sememangnya sejak daripada sebelum tahun 2020 ada satu kajian menyebutkan menjelang tahun 2020, maknanya kajian ini sebelum tahun 2020, disebutkan bahawa masalah gangguan mental pada tahun 2020 akan menjadi penyakit paling bahaya selepas sakit jantung. Dan jumlahnya itu tahun demi tahun meningkat. Tahun 2008 ada kurang lebih 400,227 orang pesakit mental. Dan bertambah setiap tahun 2,000 orang. Dia macam-macam lah, dipanggil apa, MDD, Major Depressive Disorder, Bipolar Disorder, gangguan mood berubah drastik, kemurungan dan macam-macam lagi. Dan kita fikir juga apa yang berlaku pada tahun 2020 yang menyebabkan ramai orang bertambahnya sakit mental dan sebagainya ni. Rupanya salah satu penyumbangnya juga adalah apabila menularnya COVID-19 ini yang memberikan kesan ataupun impaknya itu kepada ekonomi dan juga kehidupan harian kita yang menyebabkan tertekan. Maka kita yakin bahawa salah satu daripada jalan untuk nak meraih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan berusaha. Jalan rezeki ni banyak. Ada rezeki yang Allah Taala tetapkan. Ada rezeki yang Allah datangkan dengan jalan tak disangka-sangka. Ada rezeki dengan usaha. Kan, dengan usaha. Maka dalam usaha, dalam keadaan seumpama ini, bagi kita yang kebiasaan sebelum ni kita kata apa, dapat gaji, dapat keuntungan, dah satu keadaan yang kita dah rasa macam selesa dah. Maka bila berlaku begini, marilah sama-sama kita ambil jalan alternatif. Saya cakap ni bagi pihak kita lah. Maka bagi pihak pemerintah, pemimpin, ada dasar maupun ada ikhtiar yang mereka akan laksanakan untuk menjamin keadaan masyarakat yang lebih baik. Maka bagi kita di peringkat masyarakat pula, kita kena ikhtiar sesama kita. Macam Nak Yana sebut tadi, bagus tu, usaha sesama kita. Ada orang sebelum ni dia berniaga tak jalan. Yalah, banyak tutup ke apa, terhad. Jadi dia menerusi online. Berniaga ikan patin tempoyak, buh dalam Facebook. Buku, kan. Tukar sikit style cara. Laku sampai habis ikan tu tinggal kuah. Orang kata kuah pun saya nak beli. Rezeki. Kuah saja. Rezeki. Jalannya sekarang ni kau kena usaha dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dari jalan yang kau sendiri tak pernah jangka. Kau sendiri tak pernah akan expect kau akan dapat rezeki menerusi jalan-jalan ini. Yang penting kau yakinlah ardullahi wasi'ah, kan, apa, bumi Allah ini luas dengan bertebarannya rezeki yang kau kena usahakan, kena cari. Maka pesanan saya begitulah, maknanya boleh kita ikhtiarkan supaya kok mana sekalipun ada rezeki yang Allah akan berikan pada kita. Saya selalu bagi contoh nyamuk ya. Nyamuk ni walaupun rezeki dia setitih darah kan, dia hidup nyamuk kalau maupun paling veteran pun 2 minggu. Jangka hayat dia. Jangka hayat dia 2 minggu ya, 14 hari nyamuk ni. Tu pun dia nak dapat setitih darah tu bukannya senang. Macam tempoh kuarantin tu. Banyak musuh-musuh di sekeliling nyamuk tu kan, dengan pejabat kesihatan, dia fogging, dia sembuh pun dia kelambu, paling kurang penampar lah. Demi nak dapat setitih darah tu, punya payah hidup nyamuk ni. Kena makan penampar. Jarang kita ketengahkan isu nyamuk ni kan. Tapi belajarlah, walaupun begitu dia tidak pernah pupus ya. Makin ramai lagi dah. Makin banyak. Maknanya dalam usaha mencari rezeki, lagi kuat dugaan itu, maka kita perlu kuatkan lagi hati kita. Jangan minta hidup yang mudah, tapi mintalah hati yang tabah. Masya-Allah, tabarakallah. Tu boleh quote tu Ustaz. Boleh hashtag. Ustaz Ilyas Ismail punya quote, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, saya tertarik kerana pagi ini ramai pemanggil kita yang mungkin merindui Tanyalah Ustaz bersiaran kembali, insya-Allah. Dan berikutnya kita ada Haji Harun Yusof di panggilan pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Alhamdulillah baik, sihat. Saya doakan semoga Ustaz pada keadaan baik dan sihat. Ini soalan saya gini Ustaz dan Da'i. Ini ada keadaan sekarang ni kita menghadapi darurat. Keadaan COVID ni lah. Tapi ada setengah-setengah Ustaz bagi tahu kenapa ada darurat sekarang ni kita tak boleh nak pergi masjid, sedangkan sepatut kita
banyak muamal di masjid lah, minta doa apa semua sekali. Ya, baik. Kita nak tahu, soalan saya, keadaan kita sekarang ni, adakah perlu kita pergi masjid ataupun kita nak kena patuh pada SOP. Satu lagi, sedangkan di Mekah pun sekarang ni kan dia tak bagi sembahyang kan. Semua sekali, adakah ulama-ulama kita ni berpendapat sebaliknya? Macam mana pendapat, saya nak tanya Ustaz, bagaimana keadaan dosa atau tidak kita bagi pendapat yang kita tak pergi sembahyang, berimam apa itu jenis itu. Jadi mana nak suruh pergi juga. Sedangkan kita keadaan darurat sekarang ni. Betul. Katakan. Terima kasih. Jadi macam mana nak tahu dia kena berdosa atau tidak orang yang kata macam itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas soalan yang saya kira mungkin bermain di minda masyarakat, terutamanya para jemaah yang merindui Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, nak iktikaf di masjid, beribadah, nak sedekah, yang saya kira ramai yang mengharapkan sebegitu sebenarnya. Musibah datang kepada kita supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kata Imam Ibn Athaillah Sekandari menyebutkan dalam kitab Hikam, Ustaz. Dan mungkin sedikit komen Ustaz, nak meredakan tekanan Ustaz, insya-Allah. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan da'ha anka fa inna minal qarafit talaf. Kata Nabi, tinggalkanlah kawasan tersebut kerana perbuatan mendekati keburukan ataupun wabak akan membawa binasa. Jadi maknanya dalam suasana sekarang ini, kita apabila kita katakan pihak ahlinya itu mengkaji ataupun melihat pada situasi ataupun masalah keadaan itu, maknanya di setengah kawasan apabila dia punya kadar ataupun kadar kebolehjangkitan ke ataupun kadar tinggi dia punya pesakit-pesakit itu makin tinggi kawasan itu dan risikonya agak tinggi, maka sebagai satu ikhtiar ataupun daripada pihak kerajaan maupun pemerintah sendiri adalah untuk nak membendung keadaan tersebut. Maka kita bersangka baiklah dalam hal ni kerana untuk nak membendung keadaan tersebut daripada lebih buruk dan lebih parah maupun lebih mudarat lagi, maka ada tindakan yang dilakukan. Maka kita ni pula, bagi kita rakyat ini, sebaik-baiknya ialah jangan terus berhenti daripada beribadah. Betul. Berhenti daripada beribadah. Saya ambil contoh macam hari ini, hari Jumaat. Bila hari Jumaat, kebiasaan kita mungkin bagi kawasan-kawasan yang masjid tak tutup. Betul. Cuma dihadkan jumlahnya itu. Bagi kita pula, janganlah hari Jumaat ni dah mungkin barangkali di setengah kawasan tu dah lama dia tak ke solat Jumaat. Maka janganlah sampai dia terus tidak menghormati waktu Jumaat. Betul. Tidak menghormati waktu Jumaat. Dia dah sampai satu tahap nanti ni Jumaat tu bagi dia dah tak ada apa-apa dah. Janganlah. Pergi shopping pula tak? Imarahkan dengan surah Al-Kahfi, dengan selawatnya, dengan solat berjamaahnya. Sebab macam kita kan dalam hadis kan Nabi SAW, Nabi ada menyebutkan bahawa seseorang yang dah biasa beramal, dia dah biasa beramal dah. Akan tapi bila sampai satu keadaan di mana dia terhalang untuk nak beramal seperti biasa itu, maka dia akan mendapat pahala, dia panggil apa? Sahihan muqiman. Sebagaimana dia akan dapat pahala sebagaimana waktu dia sihat dan juga sebagaimana waktu dia tidak musafir. Dia kan biasa kalau ada orang dia selalu contoh dia solat sunat duha, solat berjamaah di masjid selalu, solat berjamaah selalu di masjid selalu, tiba-tiba ada satu keadaan yang tidak mengizinkan untuk dia pergi. Sama ada dia sendiri sakit. Betul. Ingat, meter pahala jalan. Allahumma salli alaihi wasallam. Meter pahala di jalan. Punya rahmat kasih sayang Allah pada hamba-hambanya. Tak apa. Engkau tak sihat ataupun engkau ada perkara yang menghalang kau daripada meneruskan kebiasaan kau itu, kau jangan risau. Kau duduk di rumah, tapi engkau akan dapat pahala, meter pahala tu berjalan. Betul. Sebagaimana macam kau selalu duduk buat, macam tu. Kan, apatah lagi kalau dia jatuh sakit, pahala dia solat sunat duha, pahala dia solat berjamaah tu tetap berjalan walau dia terhalang daripada buat. Ataupun dia pergi memusafir, tapi dapat pahala macam mana dia bermukim, dia duduk sini dulu sebelum dia pergi memusafir. Maka banyak pahala akan dapat tu. Ataupun dalam hadis yang lain berkait tentang orang yang menjaga tubuh badannya itu, maupun orang yang kita panggil kalau dalam maqasid syariah tu salah satunya hifzun nafs, menjaga nyawa. Itu juga adalah merupakan suatu perkara yang saya kira
boleh kita sama-sama ambil iktibar, insya-Allah. Mudah-mudahan. Cuma nanti Dayana, saya akan kongsikan beberapa, saya sebenarnya orang tak sabar sebenarnya nak kongsi ni berkait tentang beberapa bentuk cara untuk mencegah daripada mudarat itu berlaku. Saya nak kongsikan selepas ini, insya-Allah. Kalau sekiranya ada soalan kita raih dulu, kalau tak ada saya akan teruskan saja ya. Insya-Allah Ustaz. Wallahu a'lam. Macam tahu ada soalan Ustaz. Memang ada soalan, insya-Allah, tabarakallah. Kita nak raih kali lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya untuk topik kita pada pagi ini, cegah mudarat jangan ambil mudah. Nur Hayati Ismail di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukankah kita jaga Allah, Allah jaga kita? Sejauh mana kita jaga kita dalam konsep akidah kita sebagai umat Islam? Dan yang kedua, bagaimanakah untuk kita merasakan bahawa pandemik COVID-19 bukan sahaja satu ujian, malah adakah ianya berdosa jika kita andaikan ia satu musibah, sedangkan kita diajar untuk bersangka baik dengan Allah, yakni husnuzan. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Kak Ayat dari Rawang bertanya, Ustaz. Terima kasih. Allah Ta'ala jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Dalam arti kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, jaga Allah itu dalam arti kata kita menjaga segala ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan, yang Allah gariskan pada kita semua, syariat semuanya. Dan Allah akan menjaga kita. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi ada menyebutkan Allah akan jaga kita. Maksudnya bentuk jagaan Allah pada kita itu ada dua. Pertama sekali, Allah akan menjaga agama kita, menjaga iman kita. Amin, mudah-mudahan. Dan yang keduanya, Allah akan menjaga rezeki kita dan rezeki keturunan kita. Menjaga rezeki kita dan menjaga rezeki keturunan kita macam mana? Sekali lagi, para penonton yang hari ini baca surah Al-Kahfi, nanti sampai dekat ayat, kalau rajin baca, jenguk dekat tafsir tu. Berkaitan tentang Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam sampai ke satu kampung, yang mana kampung itu ada rumah yang nak roboh dah, dibinakan kembali semula. Rupanya di bawah tanah tu ada harta milik anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Macam mana ada harta pula bawah tanah tu? Anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya tu. Inilah dia rezeki Allah. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Sebab mak bapak budak-budak ni ataupun bapak budak-budak ni orang-orang soleh, orang baik, maka Allah jamin rezeki keturunan. Jangan risau, jangan risau. Itu bentuk jagaan Allah. Jangan duk korek pula cari pula. Jangan. Mungkin untuk keluar masuk ayah aku tak tinggal apa-apa dah. Buku tabung haji pun kerak dah. Okey. Dan juga bagaimana cara kita nak menyikapi ataupun ketika berhadapan dengan COVID-19 ini, ada orang dia kata sangka buruk, macam mana nak bila musibah tu datang. Dia sebenarnya begini, setiap yang didatangkan Allah itu sama ada dia mungkin dia berupa ibtila, ataupun dia juga berupa kafarah, ataupun dia juga merupakan bala. Kalau ibtila adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang didatangkan menerusi musibah. Maknanya Allah, satu orang dia baik, dia orang soleh, tiba kena apa musibah, sakit ke apa, hilang harta ke apa, sebab Allah nak angkat darjat dia. Allah nak angkat darjat dia. Ataupun yang kedua kafarah, sebagai Allah nak menghapuskan dosa-dosa dia. Ada dosa yang kadang kita tak sedar, pihak masjid bagi tahu, di belakang sana ada bungkusan makanan. Ambil seorang satu saja, jangan ambil lebih. Kita pergi ambil tiga. Kita pergi ambil tiga. Tak minta izin dak tu dengan pihak masjid. Memanglah aku ada lebih. Minta izin dulu. Bantai ambil tiga bungkus. Dosa secara kita tak sedar, maka Allah datangkan sebagai kafarallahu biha khatayahu. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiganya sebagai bala, iaitu suatu bencana yang dunia pun dia kena, akhirat pun dia kena. Qarun, Fir'aun, Namrud dan seumpamanya yang terkenal dalam sejarah. Maka musibah yang datangkan Allah ni, doalah mudah-mudahan sama ada dia sebagai untuk mengangkat darjat ataupun menghapuskan dosa-dosa kita. Allah
Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesuatu musibah ataupun ujian datang kepada kita, sama ada menjadikan kita lebih dekat kepada Allah ataupun menjadikan kita orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala uji kita ini menyebabkan kita semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Ustaz, kita nak tamat di TV3 siaran untuk episod pada hari ini. Kita akan sambung di TV9 lanjutan 30 minit siaran tambahan. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini, cegah mudarat, jangan ambil mudah. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Ustaz, okey Ustaz, kita nak sambung pengajian kita ataupun diskusi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan beberapa cara ataupun kaedah yang saya kira mungkin Ustaz nak kongsikan kepada para penonton, kaedah ataupun cara mencegah ataupun menghindari mudarat. Sikit pada Ustaz. Terima kasih. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam kita ada kaedah disebut al-wiqayah khairun minal ilaj, ataupun prevention better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengubati ataupun merawat. Maka apa yang telah digarispandukan yang kita semua sedia maklum, antaranya dalam tempoh sekarang ni amalkan 3W, wash, wear, warn ataupun kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakai pelitup muka atau penutup mulut dan hidung jika bergejala, dan juga warn atau amalan, maknanya amalkan etika batuk bersin duduk di rumah dan dapatkan rawatan jika bergejala, ataupun elakkan 3S, tempat yang sesak, sempit dan sembang dekat. Ini semua yang kita semua sedia maklum. Dan rupanya dalam Islam pun telah lama diajarkan tentang bagaimana untuk al-wiqayah ini, ataupun bagaimana nak mencegah daripada mudarat itu berlaku. Pertama sekali saya nak kongsikan ada beberapa ya. Pertama sekali, mana yang sempat catatlah ya. Pertama sekali adalah dengan menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri, kita ambil salah satu contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersin. Ini contoh ataupun sunnah Nabi ketika bersin. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ketika Nabi bersin, Nabi akan buat dua benda ketika bersin. Pertama sekali, Nabi akan menutup wajah baginda Nabi ataupun menutup mulut, menutup muka dengan tangan ataupun dengan kain ke baju ke, tutup. Pertama, Nabi tutup. Yang kedua, wa ghadda biha sautahu, rendahkan volume suara ketika bersin. Jangan terus jangan selang 3-4 rumah pun dengar macam awak seorang ada hidung. Jangan. Kontrol sikit, sebab Islam ni adab, akhlak, tunjuk comel sikit. Maka dua sunnah ketika bersin. Pertama, tutup mulut ataupun tutup wajah dengan kain ke, dengan apa sekarang ni kalau dah pakai pelitup muka tu, diarahlah tu.
dan juga rendahkan suara. Itu tentang bersin. Sebab bersin ni memanglah kuat. Dia ikutkan 161 km sejam. Dia punya kelajuan bersin tu. Maka oleh kerana itu kena beringat. Dikaji tak? Kajian dia tu. Dan basuh tangan sebelum wuduk. Ini cerita yang kedua pula. Kalau tadi tentang bersin, kebersihan dalam bab kebersihan diri. Tadi bersin, yang keduanya basuh tangan sebelum berwuduk. Dalam hadis Nabi menyebutkan idza staiqaza ahadakum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yadkhilhuma fil ina thalathan. Kata Nabi, jika engkau bangun daripada tidur, maka basuhlah tanganmu sebelum kau nak celup dalam tempat nak berwuduk tu sebanyak 3 kali basuh tangan. Basuh tangan sebelum nak berwuduk. Kerana fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Kerana engkau tak tahu ke mana tangan kau pergi malam tadi. Tangan tu gaul mana kita tak tahu. Jadi basuh tangan dulu. Maknanya kebersihan sebelum nak berwuduk, sebelum nak apa saja tu, basuh tangan tu adalah perkara yang telah dititik beratkan. Termasuklah basuh tangan sebelum dan selepas makan. Ada hadis Nabi bersabda, barakatut ta'amil wudu' qablahu wal wudu' ba'dahu. Keberkatan makan itu ialah dengan, orang kata berkat makan ni pada ketika jemaahnya berhimpun banyak tangannya, doanya. Tapi rupanya keberkatan makan itu ialah dengan berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepasnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Pening dah dia berkata. Nak makan pun kena ambil semayang ke Ustaz? Kena berwuduk ke sebelum dan selepas makan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, berwuduk pada hadis ini ialah basuh tangan. Basuh tangan. Maksudnya sebelum makan dan selepas makan, basuh tangan. Sekarang hand sanitizer Ustaz. Allah. Tapi makanannya tidak sampai. InsyaAllah. Jadi Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya-nya lah, ataupun Ihya Ulumuddin menyebutkan, tangan kita ni sebenarnya tak dapat lari daripada tercemar maupun kotor disebabkan apa? Aktiviti harian kita lah. Jadi membasuh tangan dapat menjamin kebersihan dan kesucian. Itu yang pertama, jaga kebersihan diri. Yang kedua, iaitu cara mencegah daripada mudarat ialah dengan elakkan daripada terdedah kawasan berisiko. Ini hadis pun kita biasa dengarlah. Nabi menyebutkan jika engkau mendengar satu kawasan tu ada wabak taun, janganlah engkau masuk ke tempat tersebut. Dan jika engkau berada di tempat tersebut, janganlah engkau keluar daripada kawasan tersebut. Ini kita biasa dengar. Maka pelihara dan elakkan daripada kawasan yang dah memang telah ditetapkan, dimaklumkan kawasan ini kawasan bahaya, jangan masuk. Maka patuhilah apa yang Nabi pesankan ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, amalkan hidup sihat. Amalkan hidup sihat. Mengamalkan hidup sihat ni juga termasuklah kesihatan minda kita. Jangan asyik duk takut melampau tanpa usaha. Betul. Ada setengah orang dia takut sangatlah nak pegang itu. Semua takut tak ni kuman tu jangan. Dia kalau orang yang takut sangat sampai ilmu tak ada, dia tak ada ilmu tentangnya. Kalau kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, kata beliau, orang yang takut tanpa ilmu, dia akan mati sebelum mati. Allah. Dia macam dah mati lah. Dia kata hidup tak ada apa. Payah nak pegang itu, tak boleh ni, tak boleh ni. Payah nak buat itu, nak jumpa orang, tak boleh semua. Payah ni, kuman banyak sangat. Susah macam ni. Orang yang takut tanpa ilmu, dia akan mati sebelum mati. Ataupun takut tanpa ilmu ni juga, dia boleh melahirkan paranoid. Ataupun dipanggil apa? Orang yang germofobia, mesofobia, ataupun OCD, obsessive compulsive disorder. Takut tak tentu arah. Semua benda nak takut manyang sangat. Ada orang macam ni, saya pun tak tahulah nak pesan macam mana. Dalam grup WhatsApp, hari-hari duduk, habislah kita. Kan Kementerian Kesihatan bagi tahu statistik berapa-berapa. Ulasan dia tu yang seronok tu, ulasan kawan-kawan kita ni. Habislah nak mati dah, tak lama dah, habislah dah, makin dekat dah mati. Menakut-nakutkan orang. Tolonglah bagi semangat sikit. Betul. Ayat tu ayat macam dah orang dah pesimis, orang dah macam dunia ni memang negatif semua. Tak boleh macam tu, sebab kita dalam hidup tak dapat mampu lari daripada kuman, virus, bakteria, fungus, alga. Betul. Tak boleh. Malah kita kena bermasyarakat dengan dia. Jumlah kuman ke virus ke bakteria ini, kalau tuan-tuan nak tahu, jumlah mereka ini bakteria ke virus semua ni 20 kali ganda
lebih banyak daripada binatang yang kita nampak depan mata. Allah. Ramai. Jadi kalau nak takut, tak pergi mana kita? Betul. Tak boleh. Maka dipesankan supaya kita ni jangan sampai keterlaluan takut sangat. Yang penting jaga kesihatan, jaga kesihatan. Macam mana jaga kesihatan? Termasuklah jaga pemakanan. Jangan membujur lalu melintang sapu. Jangan. Makan tu jaga sikit. Akibat jantung lah, kencing manis, strok darah tinggi, kegagalan fungsi buah pinggang lah, rosak paru-paru. Akibat tak menjaga makan. Dan 5.6 juta rakyat Malaysia umur 18 tahun ke atas, banyak yang telah pun mengalami obesiti. Orang yang berlebihan berat badan ni mudah nak dapat kencing manis, jantung dan darah tinggi. Allah. Dan lebih teruk lagi, 7.8% masyarakat kita tak makan sayur dan buah. Elok. Allah. Bila tak makan sayur dan buah, maka keadaan lebih parah. Allah. Cegah mudarat, jangan ambil mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kira satu penjelasan yang cukup menarik daripada Ustaz. Kita nak ke arah melahirkan masyarakat yang sihat jasmani dan juga emosi, Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan dan juga rohaninya juga sihat. Amin. Itu yang perlu kita sama-sama jaga. Cegah mudarat, jangan ambil mudah. Insya-Allah, Ustaz, banyak yang akan kita bicarakan. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Orang-orang yang dicintai dan dikasihi Allah, mereka tidak gelisah saat diuji. Bahkan mereka bahagia dengan ujian kerana yakin ujian mematangkan dan menjadikan mereka lebih dekat kepada Yang Maha Pencipta. Dan Alhamdulillah, Taina Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali kita, walaupun di minit-minit akhir ini kita masih lagi berbicara cegah mudarat, jangan ambil mudah untuk topik pada pagi ini. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Dan Ustaz, kita nak raikan pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Encik Ilyas Abu Bakar. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Encik Ilyas, Assalamualaikum. Okey, saya kira mungkin ada masalah teknikal dan menerusi panggilan Ustaz tadi. Tak apa Ustaz, kita nak... Encik Ilyas tak dapat, Ustaz Ilyas lah tanya. Ustaz Ilyas. Masya-Allah, betul ingat. Nama lebih kurang Ustaz. Kita tak dapat pemanggil Encik Ilyas, kita dapat masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Dan Ustaz, kita nak teruskan kita punya perkongsian pada pagi ini. Cegah mudarat, jangan ambil mudah. Sama-sama kita menantikan mungkin ada pemanggil yang berikutnya Ustaz. Saya kira COVID-19 ataupun wabak pandemik COVID-19 ini walaupun dia menjarakkan kedudukan ataupun silaturahim antara kita, tetapi kita tidak boleh membiarkan ia terus terputus. Jadi mungkin ada kaedah ataupun cara-cara untuk menjalinkan ataupun mengeratkan silaturahim dalam norma baru pada ketika ini Ustaz. Sedikit komen beliau Ustaz. Ya, dalam bab silaturahim ni masing-masing kena jagalah. Sebab la yadkhulul jannah man qati'. Siapa yang memutuskan silaturahim, dia tak akan masuk syurga. Betul. Jadi salah satu daripada bentuk-bentuk ujiannya ini, apa yang berlaku sekarang ni lah, mungkin menyebabkan kadang sesama kita pun rasa takut nak berjumpa, takut nak macam-macam lah. Jadi takut ni jangan sampai dia melampau. Sekadarnya, sekadar beringat dan berjaga-jaga. Yang penting hubungan sesama kita dipelihara. Dalam telefon ke, hubungan WhatsApp ke, apapun, Telegram ke apa, grup ke apa, jangan pernah renggang. Senantiasa berlangsung gitu. Walaupun berjauhan dapat video call. Yang penting jangan putus silaturahim tu saja. Kerana saya ingat benda yang lebih teruk daripada wabak yang sedia ada sekarang ni adalah wabak kebencian permusuhan. Termasuk juga antara jiran.
Kerana salah faham, kata alah itu jiran yang geng-geng penakut kuman semua tu. Tengok, ada Label, yang label, dia label macam tu. Awal khasmaini yaumal qiyamah jarani. Kes pertama yang akan dibicarakan di mahkamah akhirat ialah pertelingkahan pergaduhan di antara dua jiran. Kes pertama yang akan dibicara di mahkamah akhirat Allah Ta'ala nanti adalah pergaduhan antara dua jiran. Jadi kalau jiran ke dengan adik-beradik, sepupu, sepapat, janganlah bersengketa akibat kerana kuman ini. Kerana itu lebih teruk daripada wabak yang sedia ada. Kerana dia juga wabak, tapi wabak yang bersifat dalaman ini. Okey. Dan kalau ada masa saya nak sambung tadi, boleh Dayana? Saya sebut pasal jiran sikit Ustaz. Ya. Ada yang seumur hidup tak pernah bergaduh dengan jiran. Rupanya bila ditanya berjiran dengan kubur Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tu kehidupan yang sedikit berbeza daripada orang lain lah Ustaz. Dia kata jumpa di sana. Allahumma salli alaihi wasallam. Mungkin Ustaz nak kongsikan sedikit sambungan kepada kaedah untuk mencegah ataupun menghindari mudarat seperti tadi Ustaz. Ya, Sambungan baik. sikit. Itu yang saya kongsikan pertama tadi iaitu menjaga kebersihan diri, kebersihan ketika bersin, ketika nak makan maupun ketika nak berwuduk. Yang kedua, elakkan diri daripada terdedah kawasan-kawasan yang berisiko. Yang ketiga, amalkan hidup yang sihat. Hidup yang sihat ni saya sebutkan tadi juga bermula dengan pemakanan kita. Jaga pemakanan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tak buah, sayur semua tak makan langsung. Jangan tuan-tuan. Sarapan pagi jangan ditinggalkan. Orang atau pakar kesihatan menyebutkan orang golongan-golongan brunch. Golongan brunch ni breakfast campur lunch. Astagfirullah. Istilah baru ya. Ingat cawangan Allah apa Ustaz. Ustaz ya, brunch. Brunch. Breakfast sama lunch. Jadi brunch ni orang jenis jomlah sarapan. Tak apa-apa. Aku makan nanti aku jamak, dia kata jamak. Ingat semayang je jamak. Dia kata dia nak himpunkan nanti tengah hari nanti aku pukul sekali. Allah Tak boleh. Geng-geng jenis tak suka sarapan, himpunkan makan tengah hari nanti. Mereka golongan ini kata pakar kesihatan akan mudah mendapat risiko apa? 3 risiko. Pertama, risiko gemuk, risiko sakit jantung dan juga risiko untuk kencing manis. Ingat jenis geng-geng tak sarapan ni. Habis tu Ustaz, tak ada benda nak makan. Amboi, takkan kurma tak ada. Takkan tunggu Ramadan baru nak ada kurma. Jadi Nabi SAW pesan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu zalikal yaum summun wala sihrun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, sesiapa di pagi hari makan 7 biji kurma ajwa, maka dia takkan terkena racun dan sihir pada hari tersebut. Kurma kena ada, kurma ajwa. Kurma ajwa mahal sikit lah. Dia murah lah. Boleh juga lah kan. Dia kata tak apalah Ustaz, janji kurma. Saya janji kurma. Habis Ustaz kalau masak kurma, lain. Dia kena buah kurma. Nabi kata buah kurma tu. Biar ada. At least itulah paling mudah punya sarapan kita. Yang penting jangan sampai tidak sarapan, menjejaskan kesihatan. Dan ada satu lagi tips, mungkin kita akan sambung selepas ini. InsyaAllah Ustaz. Dan kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, Supinah Yusof. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Ustaz semua sihat walafiat. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Ya Ustaz. Ustaz macam ni, saya ni siang tengok orang barisan hadapan tu Ustaz kan. Maksudnya bila apa selain daripada kita ni patuh kan dengan arahan-arahan lah. Apa ke amalan-amalan ataupun doa bagi kita membantu kepada mereka tu Ustaz? Boleh tak Ustaz kalau saya buka Yasin tu saya dengar ulang selain daripada kita baca sendiri? Baik. Ataupun bagaimana Ustaz ya? Okey Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Supinah Yusof dari Tanjung Karang yang bertanya soalan. Kadang-kadang juga bila sebut petugas barisan hadapan kelainan ni, kadang tadi saya datang pun ada sekatan jalan raya, saya tengok muka, saya bagi salam, saya kata terima kasih bang. Itu pun sudah cukup meredakan tekanan yang dilalui oleh mereka sebagai seorang yang bertungku lumus berjuang pada ketika ini Ustaz. Mungkin sedikit komen dan juga jawapan daripada Ustaz. Sebagai ayat semangatnya, kita ingatlah dalam hadis pun Nabi pernah mengingatkan golongan-golongan yang menjaga, dipanggil ribaq ni kan, ataupun di perbatasan, di sempadan, orang ini semua
mereka akan mendapat ganjaran apa? Ganjaran seperti solatnya itu seperti tak ada penghujung dah. Semayang sepanjang masa. Allahu Akbar. Dan kalau dia berpuasa, seperti dia berpuasa tak buka-buka. Macam tu. Dia punya pahala dia. Dengan syarat dia buat tu sesuai dengan kehendak Allah, syariat tak diabaikan, maka dia akan dapat ganjaran tersebut. Pahala macam semayang tak berhenti. Tapi jangan berhenti semayang. Ya, abang tak semayang dah. Nampak gaya dak dah kot. Pasal saya buat kerja ni sama macam pahala semayang tak berhenti. Jadi baik saya berhenti semayang. Jangan macam tu. Pahala. Lagi teruk pula. Makin jadi peralainer makin pelik pula perangai. Jangan macam tu. Tapi saya nak sebutkan apakah amalan-amalan yang boleh kita saya mungkin kurang jelas. Mungkin barangkali apakah amalan yang boleh kita nak doakan barangkali kepada golongan frontliner ni. Adalah banyak doa-doa. Antara yang boleh kita doakan apa dia untuk mereka ini, Allahumma aksir malahum wa waladahum wa atil hayatahum wa barik lahum fima a'taitahum. Saya ulang sekali lagi ya. Ada masa Boleh lah, boleh. Allahumma barik lana pula doa makan tu ya, sekali lagi. Aduh, nampak tak sarapan lagi. Allahumma aksir malahum wa waladahum wa atil hayatahum wa barik lahum fima a'taitahum. Ya Allah, banyakkanlah harta mereka, ramaikan anak keturunan mereka. Amin ya Allah. Panjangkanlah umur mereka. Amin ya Allah. Dan berkatilah setiap kurniaan-Mu pada mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang duk mereka tadi tu siapa? Termasuklah di kalangan petugas barisan hadapan. Kesian mereka ya. Mereka juga ada anak isteri dan keluarga sebagaimana kita. Mereka juga manusia yang ada penat, ada letih, ada sedih, ada gembira, ada duka. Maka begitulah juga mereka. Maka doakan yang dengan bersungguhnya. Moga Allah pelihara mereka dan diganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Dan sikit Ustaz nasihat kepada para petugas barisan hadapan yang mungkin sedang menonton kita pada ketika ini, yang mungkin ada bertukar shift dan sebagainya. Sedikit Ustaz. Ya, okey. Saya nak berkongsi juga dengan semua para penonton semua. Kalian semua jika bekerja niat kerana Allah, patuh syariah ataupun mematuhi syariat Allah dan memastikan kerja yang dilaksanakan tu dengan penuh beramanah, berintegriti. Tiga ya. Niat kerana Allah, melaksanakan dengan syariat Allah, semayang tak tinggal. Jangan pula jadi alasan saya tak semayang. Ini semua tengah tak boleh ni, jangan sampai tak semayang tak boleh. Ya, solat dijaga, ibadah jaga, dan yang ketiganya dilaksanakan dengan penuh integriti maupun apa lagi? Dedikasi. Apa kasih? Berdedikasi. Ya, bukan dedikasi, tidak. Dengan penuh kesungguhan. Maka tiga ini insya-Allah kalian semua di kalangan yang mudah-mudahan termasuk orang yang fi sabilillah. Ada di kalangan sahabat dulu kan, dia kata pada Nabi, ya Rasul, nampak satu orang keluar cari rezeki untuk keluarga, keluar untuk cari rezeki nafkah keluarga. Lepas tu sahabat tu kata pada Nabi, dia kata, ya Rasul, tengok orang tu yang duk keluar kerja tu kan bagus kalau dia tu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Berperang kan lagi banyak pahala daripada keluar cari nafkah begitu. Kata Nabi, orang yang keluar untuk menyara keluar orang tuanya yang sakit, anaknya yang sedang membesar semua, itu juga termasuk kategori fi sabilillah. Masya-Allah, tabarakallah. Tahniah kepada para petugas barisan hadapan, terus berdedikasi dalam setiap perkara yang dilakukan. Dan sudah tak sudah Ustaz, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Dan antara pelan tindakan yang mungkin kita boleh laksanakan untuk episod pada hari ini, yang pertama saya teringat Ustaz sebut, pesakit COVID-19 jangan kita anggap mereka sebagai penyerayah, dan bantu yang mana yang mungkin kita boleh lakukan, sumbangan-sumbangan yang kita boleh salurkan kepada ahli keluarga dan juga diri mereka, insya-Allah. Dan yang kedua, kita yakin kepada Allah, banyakkan berdoa, bertawakal kepada Allah dalam keadaan kita menjaga SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar
kepada kita daripada penyakit ataupun wabak yang melanda ketika ini. Cegah mudarat, jangan ambil mudah dan sedikit. Doa daripada Ustaz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an buldana ammah ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kami memohon berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila dan segala wabak penyakit yang berbahaya ya Allah. Peliharalah kami seluruhnya ya Allah. Peliharalah kami senantiasa ya Allah, agama kami, tubuh badan kami, kesihatan kami dan masyarakat kami keseluruhannya ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Ilham Ismail atas perkongsian pada pagi ini, cegah mudarat jangan ambil mudah. Terima kasih juga kepada para penonton dan seperti biasa esok Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan trio panel kita dan juga moderator hukum vaksin. Topik untuk esok bersama dengan Da'i Aiman dan juga panel-panel yang cukup menarik iaitu Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dan juga Muhammad Hafif Hanafi, antara panel yang kita bawakan khas untuk membicarakan tentang hukum vaksin. Saudara sidang penonton, biasakan kehidupan normal, kehidupan baru. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada kita daripada pandemik COVID-19. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.